Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Ustaz Johari bin Bujang, Penolong Pengarah Ilim Kampus Celebu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Yang berbahagia Dr. Muhammad Arif bin Kasmo, Mantan Pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia, selaku penceramah yang kita undang khas pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Dewan Hasan Al-Basri, Ilim Kampus Celebu. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang turut mengikuti kursus ini secara online menggunakan aplikasi Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah keizinannya, maka pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bagi mengikuti satu lagi majlis ilmu, iaitu kursus Peredaran Akidah Pembuktian Saintifik bagi siri 1 2020. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa bagi mengikuti kursus ini. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis, mari kita imbas sedikit antara atur cara yang telah kita susun bagi kursus pada hari ini, 21 Julai 2020. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti tajuk Refleksi Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah jam 10.30 pagi. Kemudian 10.30 pagi kursus ini akan berhenti rehat seketika dan akan bersambung semula pada pukul 11 pagi. Dengan tajuk surah-surah dalam Al-Quran. Seterusnya jam 12.30 tengah hari, kursus ini akan berhenti rehat seketika sebelum kita akan sambung semula pada pukul 2.30 petang sehinggalah jam 4 petang dengan tajuk Al-Quran dan Sains. Baik, itu di antara atur cara yang telah kita susun atur untuk kursus pada hari ini 21 Julai 2020. Baiklah, tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan ini majlis menjemput yang berbahagia Dr. Muhammad Arif bin Kasmo untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan. PowerPoint yang mana? Nak saya buat. Pakai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke sini sikit tak? Ke sini sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat berkumpul di Pusat Latihan Islam Malaysia, kampus Jelebu, untuk saya berkongsi ilmu yang sedikit daripada saya ini dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di dewan ni dan juga secara online, insya-Allah. Dan tajuk kuliah yang saya nak sampaikan untuk hari ini dan esok berjudul Pengukuhan Akidah Menerusi Mukjizat Al-Quran dan Sunnah Nabi daripada sudut sains. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fokuskan saya punya ceramah di mana-mana saja yang saya diundang, alhamdulillah, ialah akidah. Dan yang saya sebutkan sebagai akidah itu ialah bagaimana nak meyakinkan
manusia kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata untuk kita mengetahui dan memahami, ya, tetapi kita nak bagaimana nak meyakinkan manusia kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila keyakinan ini, apabila kekuatan akidah atau iman ini telah dibina, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita, ya, atau manusia ini akan mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena reflect balik, kita kena lihat kembali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan Nabi diletakkan atau dilahirkan di kota Makkah. Tuan-tuan tahu, di Mekah pada ketika Nabi dilahirkan itu merupakan satu masyarakat yang mengalami pelbagai masalah akhlak. Walaupun dari segi ekonomi, masyarakat Mekah ni dia punya ekonomi, orang putih kata vibrant. Kenapa dia ekonominya bagus, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Mekah ni berada di perjalanan di antara, ya, Yaman dan juga Syam, dua tempat perdagangan yang cukup hebat pada masa itu. Jadi apabila saja, ya, kafilah-kafilah Arab daripada Yaman pergi ke Syam, dia akan singgah di Mekah. Di Mekah itu berlaku, ya, trading. Dan orang Mekah kaya-kaya. Tuan-tuan dan puan sedia maklum bahawa sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sebelum, ya, mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka kaya-kaya belaka, tuan-tuan. Tetapi apabila mereka sudah beriman dengan kekuatan keakidah yang telah dibina itu, maka mereka infakkan sebahagian besar daripada harta benda mereka. Tuan-tuan pun sedia maklum bagaimana Nabi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, kaya raya, tuan-tuan. Nah, walaupun masyarakat Mekah pada ketika itu dari segi ekonominya hebat, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, satu daripada perkara yang menunjukkan bahawa masyarakat tersebut berada dalam keadaan yang rosak adalah kerana yang pertama sekali, yang paling besar sekali, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya. Walaupun mereka sebenarnya tahu, tuan-tuan, apabila ditanya, ini disebut dalam Quran, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Mereka kata Allah. Tetapi mereka menyembah berhala-berhala yang diletakkan di keliling Kaabah. Ya, tuan-tuan sedia maklum, Kaabah, ya, zaman itu dipenuhi dengan berhala-berhala, Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, dan mereka sembah. Itu yang paling besar sekali. Yang keduanya, masyarakat Arab ketika itu mereka mempunyai semangat asabiyah yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, asabiyah ni, ya, kalau kita nak terjemahkan kepada maksudnya ialah, ya, istilah yang paling mudah sekali ialah semangat kaumiyah. Salah atau betul, aku akan sokong. Ini istilah yang selalu digunakan, tuan-tuan. Walaupun, ya, aku akan sokong walaupun dia salah atau betul, aku akan sokong. Asalkan dia daripada kaum aku. Ini, tuan-tuan, ya, asabiyah. Yang dilarang oleh Nabi SAW mengatakan bahawa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada kalangan aku yang mereka mati memperjuangkan asabiyah, semangat perkauman. Tuan-tuan, of course kita sayang pada bangsa kita, bukan kita tak sayang. Tetapi apabila semangat itu berlebih-lebihan hingga melampaui, ya, halal dan haram, itu sudah menjadi asabiyah, tuan-tuan. Yang ketiganya, tuan-tuan, ya, kita tahu bahawa masyarakat Arab jahiliyah ini, mereka adalah masyarakat yang telah rosak akhlaknya, antaranya mereka ini berzina. Berzina. Ya. Sampai kalau tuan-tuan dan puan baca kitab sirah Rasulullah SAW, tuan-tuan, di kalangan masyarakat Arab jahiliyah ini, mereka berzina sehingga kan, ya, apabila lahir anak, ada, ya, yang tidak mengetahui siapa bapa dia. Mereka suka minum arak, mereka suka berjudi, menenung nasib,
Sebab tu apabila Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah, apabila saja wahyu yang kedua, wahyu yang pertama surah Al-Alaq, wahyu yang kedua ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Allah Taala perintahkan Nabi SAW untuk memberi amaran kepada masyarakat Arab. Dan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Fokus Nabi ialah akidah, iman, tuan-tuan. Fokus Nabi kepada akidah. Nabi tak sebut, kamu jangan minum arak, kamu jangan berjudi, kamu jangan berzina. Tapi Nabi SAW ajak masyarakat untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebab itu tuan-tuan, apabila kekuatan akidah para sahabatnya telah terbina, maka mereka mampu untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah tuan-tuan dan puan-puan sebab maklum ya. Apabila arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Itu arahan Allah sebenarnya tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maknanya perbuatan Nabi SAW, kata-kata Nabi ini adalah daripada Allah. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan perhatikan di dalam sejarah tuan-tuan bagaimana sahabat-sahabat Nabi mengikut Nabi pergi berhijrah ke Madinah walaupun mereka terpaksa meninggalkan bumi yang mereka cintai. Bumi Mekah tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi yang dilahirkan di Mekah sangat sayang hingga kan mengikut dalam satu sejarah tuan-tuan sirah, Bilal radhiyallahu anhu menangis apabila dia terkenangkan kota Mekah tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, sayang kepada negara itu adalah satu fitrah manusia tuan-tuan.